Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnianya dapat kita menyambung kembali kuliah tafsir di Hakim.fm ini. Dan saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita menuju pada ayat-ayat yang penghabisan dari surah Sad. Surah Sad ni sebagai satu ingatan untuk kita semua kembali merupakan surah yang kalau kita lihat dalam susunan Al-Quran bagi tempat yang ke-38. Ia berdiri di atas 88 ayat termasuk di kalangan surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan sebelum berhijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Surah ini diturunkan sesudah surah Al-Qamar, mengikut pandangan kebanyakan para ulama tafsir, contohnya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Surah ini untuk ingatan kita kembali dinamakan dengan Sa'ad, kata Al-Imam Asyuti dalam kitabnya Mu'tarakul Akran, kerana mengambil kira ayat yang awal daripada surah Sa'ad ini sendiri. Sa'ad wal Qur'ani dzikr. Kata Imam Asyuti lagi, ada pandangan para ulama tafsir merujuk bahawa terdapat banyak perkataan yang menggunakan huruf Sa'ad dalam surah ini. Dan surah Allah Subhanahu wa taala memulakannya dengan Sa'ad. Allahu a'lam. Jadi dalam surah ini Allah bersumpah juga dengan Al-Quran untuk menunjukkan bahawa kebenaran otentiknya Al-Quran itu sebagai satu kitab agung, dan bahawa siapa saja yang mengikutinya akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, keselamatan, dan menunjukkan bahawa Al-Quran itu merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah habis mutiaranya lagi dikaji. Dan dalam surah ini juga menceritakan ketinggian akhlak Nabi Muhammad SAW. Pokok-pokok isi perbincangan surah Sa'ad ini, saudara ini mulia Allah sekalian, adalah merupakan yang pertama dalil-dalil tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, bahawa Nabi mengetahui hal-hal yang hanya dapat diketahui dengan wahyu, dan dalamnya juga membawa kepada kita sumpah iblis untuk menyesatkan manusia, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlis, iaitulah golongan yang mukhlas atau mukhlis, yang ikhlas dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surah ini juga membawa kepada kita kisah Nabi Daud, kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Ayub, dan kisah kejadian manusia kembali yang dikemukakan Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita bincangkan. Dan lain-lain lagi kita dapat lihat dalam surah ini, kaum musyrikin tercengang mendengar pengakuan Nabi Muhammad SAW bahawa Allah SWT itu Esa. Rahsia yang ada dalam kejadian alam, pertengkaran di antara orang-orang yang sesat dan pengikut mereka di neraka, nikmat-nikmat yang dilimpahkan kepada penghuni syurga, dan azab yang ditimpakan ke atas penghuni neraka. Demikianlah secara pendengar ini mulia Allah sekalian, sedikit ingatan kita kembali untuk memahami intisari yang dikemukakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sa'ad ini. Baik, kita menuju kepada ayat yang ke-69 sebagai ulangan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana liya min 'ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun. Yuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-69 hingga ayat 70 untuk ingatan kita kembali. Maksudnya, aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la ketika mereka sedang berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku melainkan bahawa semuanya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Demikianlah saudara pendengar ini mulia Allah sekalian, saya pilih terjemahan ini dari tafsir Sahih, tafsir Ibn Katsir yang dicetak oleh Pusaka Ibn Katsir dari Jakarta, Indonesia. Ayat yang sedang kita bincangkan ini setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan ayat yang lalu yang mengandungi berbagai maklumat tentang peristiwa di alam ukhrawi, peristiwa gaib, serta membataskan peranan Nabi SAW ini sebagai pemberi peringatan. Kini ayat yang sedang kita bincangkan melanjutkan bahawa Nabi Muhammad SAW menegaskan, aku tidak mempunyai sedikit pengetahuan tentang Al-Mala'ul A'la. Al-Mala' ni telah kita bincangkan secara ini mulia kat Bastian, yang perkataan Mala'a. Mala'a yang mela'u, maknanya mengenuhkan. Biasanya dalam Quran penggunaan perkataan Mala' ini adalah merujuk kepada orang yang berkuasa. Maknanya, dari sudut penggunaan bahasa orang yang berkuasa ni, bila kita lihat kita rasa kagum, terkejut, kadang-kadang melihat pada kehebatan itu, kita rasa amat kagum, pasrah. Kalau apa sahaja yang dikatakan mereka ni diterima, kerana barangkali kehebatan kata-katanya, kehebatan pangkatnya, kehebatan penampilan dirinya, daripada berbagai-bagai sudut, maknanya perkataan Mala'ah. Mala'ah maknanya mereka memenuhi mata dan juga hati masyarakat umum yang dipimpin dengan datang sebagai satu mekanisme kekuatan, pengaruh, dan seperti yang telah kita gambarkan penampilan diri mereka. Ini berarti Mala'ah. Mala'ah juga berarti membantu. Seakan-akan satu kelompok itu, individu satu sama lain saling tolong-menolong antara satu sama lain.
Ini dapat kita perhatikan dalam Dewan Perniagaan Masyarakat ke, ahli Dewan Perniagaan Melayu ke dan sebagainya. Kita dapat lihat seolah-olah ada nasar kuat menguatkan yang tersesuai. Ini perkataan malah. Kata ini biasanya digunakan dalam Al-Quran Al-Karim. Kalau kita perhatikan adalah merujuk kepada para pemuka masyarakat yang derhaka kepada Allah SWT. Biasanya kecenderungan itu lebih kepada golongan yang derhaka kepada Allah SWT. Tapi dalam konteks ayat yang sedang kita bincang ini, digunakan Al-Mala'il A'la. Al-Mala'il A'la maknanya perkumpulan yang berada di sisi Allah, iaitu para malaikat yang kedudukannya tinggi. Nanti ada kesempatan kita bincang dalam surah As-Safat, ayat yang 8. Nanti kita akan bincangkan perkara ini sedang pendengar ini muliakan Allah sekalian. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib yuhura wa lahum 'adzabun wasib. Surah As-Safat yang sering dibacakan untuk mengelakkan gangguan jin dan syaitan di rumah ini selain daripada surah Al-Baqarah. InsyaAllah satu masa nanti kita akan bincangkan perkataan ini lebih lanjut. Al-mala'ul a'la. Jadi yakhtasimun digunakan oleh Allah SWT mudhari' bagi merujuk kepada kala kata kerja, kala masa kini, kala kini dan juga kala dan juga akan datang. Allah menunjukkan walaupun perbezaan ini telah berlaku satu masa yang jauh dahulu sebelum lagi diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tujuannya adalah jelas, iaitu untuk menghadirkan peristiwa itu dalam minda kita seakan-akan dia sedang terjadi. Baik, ayat yang seterusnya 71, 72, 73, 74 Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin fasajada al malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mengisahkan tentang kejadian manusia ini, maksudnya Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka bila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh penciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur bersujud kepadanya. Lalu suruh malaikat itu sujud semuanya kecuali iblis. Dia telah pun menyombongkan diri dan adalah dia termasuk di kalangan orang-orang yang kafir. Kisah tentang kejadian manusia ini ada disebut Allah Subhanahu wa taala dalam banyak surah yang lain. Sebagai contohnya surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf, surah Hijr, surah Al-Isra, dan begitu juga surah Al-Kahfi. Jadi Allah SWT telah beritahu para malaikat sebelum penciptaan Adam AS bahawa dia akan mencipta manusia tanah yang kering, yang berasal lumpur hitam, yang dijadikan bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia telah diberikan perintah bahawa setelah selesai menciptanya, maka hendaklah para malaikat sujud kepada Adam. Para ulama menjelaskan, sujud di sini bukanlah sujud ibadah, tapi merupakan sujud takrim, sujud tahiyah, ataupun sujud takrim, sujud penghormatan. Seumpama nak bagi mudah faham, saudara, kita kalau berada di traffic light, lampu merah, tak boleh nak melintas lah, tak boleh lalu. Tapi kalau yang ada di traffic light itu adalah polis, yang bertugas polis trafik, dia kata jalan lah, lampu merah pun jalan lah, saudara yang dimuliakan Allah sekalian. Itu logik akal lah, nak bagi mudah faham. Memanglah sujud kepada hamba ni merupakan satu benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau kuntu amrun ahadukum bisujud la amartu mar'ah an tasjud li zawjiha. Kalaulah aku ni dibenarkan untuk menyuruh manusia sujud kepada manusia lain, sudah tentu aku akan suruh para isteri sujud kepada para suami, kerana besarnya hak seorang suami terhadap isteri. Ini adalah satu peristiwa yang berlaku pada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat ini datang bertemu dengan Maharaja Rom untuk menyampaikan dakwah. Mereka melihat orang-orang Rom itu sujud kepada raja-raja mereka. Begitu juga orang Cina, begitu juga bangsa-bangsa lain selain daripada Islam. Sujud kepada yang lain itu benda biasa. Sujud kepada bapa, sujud kepada Tuhan, sujud kepada Tuhan-Tuhan mereka, sujud kepada pemimpin, sujud kepada sifu. Tapi dalam konteks Islam haram benda itu. Maka Nabi SAW telah menjelaskan, lihat sahabat kembali dari perbatasan sujud kepada Nabi SAW melarang. Tidak boleh, haram hukum sujud. Kalau manusia boleh sujud kepada yang lain, maka akan kusuruh seorang isteri sujud kepada suaminya. Itu beritahu Nabi SAW kepada para sahabat dalam sebuah hadis yang sahih. Jadi sujud ini maksudkanlah sujud takrim ataupun sujud tahiyah, bukannya sujud ibadah.
Maka bila Allah Subhanahu Wa Taala yang mengharamkan sujud, tiba-tiba suruh sujud, maka itu mudah untuk kita fahami kalaulah si polis itu membenarkan seorang yang melalui jalan walaupun pada waktu itu traffic light warna merah, lampu merah. Asalnya tidak boleh, tapi kerana keperluan boleh. Maka demikianlah nak bagi kita faham sebagai pendengar yang dimuliakan Allah sekalian. Fasajal al-malaikatu kulluhum ajma'un. Maka imtasal al-malaikatu kulluhum li amrillah. Semuanya imtisal, semuanya patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya sujud. Bukan pandangan yang pernah kita bincangkan sebelum ini bahawa yang dimaksudkan sujud itulah malaikat yang bertugas di dunia sahaja. Malaikat ni ada ramai. Kita telah bincangkan satu masa dahulu yang masuk ke Baitul Ma'mur satu hari saja sebanyak 70,000. Itu tidak dikira yang berada dalam Baitul Ma'mur itu. Setiap hari masuk 70,000. Ketika Nabi Muhammad SAW lihat mereka di kalangan ada yang berdiri daripada dimula diciptakan belum mendapat rokok lagi. Lamanya berdiri menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di Baitul Ma'mur. Ada yang sedang sujud rokok, ada yang sedang sujud belum bangun daripada sujud atau rokok yang dikerjakan. Ramainya malaikat ini. Kalau saudara pendengar ini mulia Allah sekalian berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang malaikat ini, bacalah dari kitab Menyerisik Alam Malaikat. Menyerisik Alam Malaikat ini adalah satu buku warna hijau yang berkulit tebal yang diterbitkan di Pustaka Imam Syafi'i dari Jakarta, Indonesia. Adalah kisah-kisah yang pernah saya kemukakan sebelum ini bahawa para sahabat turut melihat awan, iaitu turunnya malaikat ketika mereka membaca surah tertentu seperti surah Al-Kahfi. Contohnya Al-Bara' bin Azib ataupun Usaid bin Khudair. Dalam hadis-hadis yang berbeza riwayat Bukhari dan juga Muslim. Pernah saya ceritakan sebelum ini. Jadi ini kisah malaikat. Malaikat taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu kita telah bincangkan dalam surah Tahrim yang lalu. Saya pernah ini mulia kat Allah sekalian. Jadi Allah telah merintahkan para malaikat sebelum penciptaan Adam agar mereka ni prepare. Bahawa bila selesai dicipta nanti mereka mesti sujud. Sujud penghormatan. Mengagungkan. Memuliakan. Sebagai memenuhi satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para malaikat pun melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka kecuali iblis. Dan iblis ini telah kita bincangkan surah Al-Kahfi dahulu. Dia bukannya dari kalangan malaikat. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Jin itu, syaitan ini merupakan dari kalangan jin. Dia bukannya dari kalangan malaikat. Tabiat dan wataknya mengkhianati asal kedudukannya yang setara dengan malaikat. Padahal ia sangat memerlukan ketaatan itu dan mahu sujud kepada Adam supaya kedudukannya masih boleh bertahan. Jadi iblis ini menolak untuk sujud pada Nabi Adam. Dia membantah Rabbnya dalam hal itu. Dia mengaku dirinya lebih baik dibanding Adam. Dia dicipta dari api dan Adam dicipta dari tanah. Sedangkan api itu pada hematnya lebih baik daripada tanah. Prasangkanya bahawa lebih baik dari tanah kerana iblis keliru dalam prasangkanya itu. Dia telah pun meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan jadi kafir kerana kerjanya itu. Kerana emosionalnya itu, emosinya itu. Maka Allah SWT telah menjauhkan dan menghina dirinya. Dia diusir dari syurga, dari kasih yang Allah SWT dan rahmatnya, dinamakan iblis. Dan perkataan Ablas, iblis. Mublisin, maknanya terusir. Perkataan iblis ini maknanya terusir. Jadi Allah telah menghalau iblis ini di langit sebagai seorang yang terhina, terusir menuju ke bumi. Lalu dia memohon penangguhan waktu kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga ke hari kiamat supaya dia dapat menjalankan kerjanya untuk menyesatkan manusia, dendam. Syaitan ini mempunyai sifat-sifat yang buruk, antaranya dendam, takabur, tidak reda dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa pentingnya reda di dalam diri kita secara yang dimuliakan Allah sekalian. Nabi pernah pesan pada kita, ittaqil maharim takun abadan nas. Takutlah kamu melakukan benda haram supaya kamu dapat menjadi orang yang lazat, merasai lazat beribadah pada Allah. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Kamu redalah dengan apa yang Allah berikan supaya kamu menjadi orang yang paling kaya. InsyaAllah perkara ini akan kita uraikan dalam kuliah yang akan datang. Pentingnya reda supaya menghiasi diri kita. Dan apakah doa yang boleh kita amalkan. InsyaAllah kita akan lihat dari kitab yang bertajuk Perisai Muslim. Doa-doa yang penting untuk menghindari sifat syaitaniah daripada wujud dalam diri kita. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.